ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم. إن الله غفور رحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. نحمده ونستعين ونستغفره. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم صل على سيدنا محمد نور الأنوار سر الأسرار وترياك الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. افتح علينا فتوح العارفين افتح علينا فتوح العارفين ورزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين برحمتك يا أرحم الراحمين. واغفر لنا ذنوبنا وخطايانا وهب لنا من أمرنا رشدا واغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت يا أرحم الراحمين. اللهم اشرح صدورنا بالإيمان وأنزل على قلوبنا سكينة يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah wassalatu alhamdulillah ala kulli hali wa kulli nikmatin. Alhamdulillah dapat bertemu lagi malam ini insya-Allah untuk siri yang ke-10 bagi sabar itu cinta. Tajuk yang kita nak bincangkan pada malam ini iaitu pelengkap kesabaran. Pelengkap kesabaran. Malam semalam kita dah bincang 2 daripada pelengkap kesabaran daripada 7. Dan sebenarnya bukannya 7. Namun semua yang dikasihi Allah Ta'ala, dia banyak sebenarnya. Cuma kita ambil 7 dulu untuk kita usaha untuk memahami dan kita fahamkan agar kesabaran yang berada dalam diri kita ini bertambah baik. Jadi semua yang dikasihi Allah Ta'ala, minta maaf malam ni saya ke udara lebih awal kerana jam 9 saya ada kelas khusus, kelas online dengan guru saya. Jadi saya awalkan kuliah kita ni, sabar itu cinta ni lebih awal malam ini. Dan mudah-mudahan pengisian kita akan diikuti oleh sahabat-sahabat yang setia dengan saya pada malam-malam yang sebelum ini. Bolehlah dengar selepas ini. Dan minta maaf, jam 9 saya ada kelas, jadi masuk je isyak nanti saya akan berhenti insya-Allah. Isyak lebih kurang dalam 8.30. Baik, semua yang dikasihi Allah Ta'ala. Kita bincang malam ini adalah pelengkap kesabaran. Ada 7 pelengkap kesabaran daripada asas yang telah kita bincangkan. Daripada dasar kesabaran itu, dia mesti dilengkapi dengan nilai keimanan yang mutlak kehadap Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian kena ada syukur. Ini tunjang utamanya, mesti ada syukur, kemudian adanya takwa, kemudian adanya redha. Okey, keempat perkara ni dia duduk dalam satu kumpulan, satu hadaf, satu tiang utama sebagai melengkapi sebuah kesabaran yang lengkap, yang kita nak kuatkan dia. Kemudian dia ada pelengkap-pelengkap yang lain pula untuk menguatkan lagi iman, syukur, takwa, redha ini. Dia ada pelengkap-pelengkap lain. Jadi kita dah bincang malam semalam, yakni pertama mesti ada yakin. Yakin yang kita bincang daripada surah Sajadah ayat 24. Kemudian yang kedua dia mesti ada tawakal.
Ya, dia mesti ada tawakal daripada surah Al-Ankabut ayat 59. Baik. Yang ketiga malam ini, insya-Allah. Yang ketiga malam ini dalam membicarakan sabar itu cinta, tajuk kita pelengkap kesabaran. Okey, siri yang kedua pula. Bahagian yang kedua. Baik, yang ketiga, untuk melengkapi kesabaran yang ada dalam diri kita yang telah dipertingkatkan, yakni mesti ada cekal hati. Mesti ada cekal hati ataupun dia mesti ada tekad. Bahasa apa kita nak panggil yang mudah untuk kita faham. Namun dalam bicaranya, cekal hati, yang mana saya selalu maklumkan kepada rakan-rakan, sahabat-sahabat yang sama dengan saya daripada siri-siri yang sebelum ini, kita sama-sama melihat berbincangan ini dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala. Saya ingatkan lagi pada diri saya dan saya ingatkan lagi kepada sahabat-sahabat, apa dia membicarakan tentang sabar hendaklah merujuk kepada Al-Quran dan hadis. Baru kita beroleh kefahaman tentang ilmu tentang sabar. Sekiranya bincang tentang sabar ini berdasarkan anggapan kita ataupun berdasarkan apa yang kita rasa, sukar untuk memperolehi kefahaman. Ya. Baik, semua yang dikasihi Allah Ta'ala, yang baru bersama dengan saya, seperti biasa, baca Al-Fatihah untuk diri sendiri dan banyakkan bersalawat kepada Rasulullah. Dan mudahan Allah Ta'ala rezekikan kepada kita kefahaman. Baik, kita tengok dalam surah Al-Anfal. Surah Al-Anfal, ayat yang ke-65 dan ayat yang ke-66. Okey, ayat yang ke-65, ayat ke-66. Yang itu pelengkap kepada kesabaran, dia mesti ada cekal hati. Hati yang kuat. Okey. Sebab dia setelah dia yakin, dia tawakal, dia kena cekal. Yakni Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhan nabi harridil mu'minina 'alal qital in yakum minkum isyruna sabiruna yaghlibu mi'atain wa in yakum minkum mi'atun yaghlibu alfan minal ladzina kafaru bi annahum qaumun la yafqahun. Sadaqallahul azim. Perbincangan kita cekal hati dalam melengkapi kesabaran itu daripada surah Al-Anfal ayat 65. Ada mushaf, ada Quran, boleh tengok ataupun lihat kepada Quran yang ada dalam telefon kita, iaitu yang mana Allah Ta'ala bagi tahu kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai Nabi, ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khabarkanlah, semarakkanlah atau apa lagi, bagi semangat kepada orang-orang mukmin itu untuk berjihad pada jalan Allah. Maka in yakum minkum isyruna sabiruna yaghlibu mi'atain. Jika ada 20 orang yang sabar di antara kamu, 20 orang yang sabar di antara kamu, nescaya cekal hatinya, tekad hatinya, yakinnya, tawakalnya, maka dapat mengalahkan 200 orang musuh. In yakum minkum isyruna sabiruna yaghlibu mi'atain. Nampak 20 orang, cekalnya hati, tekadnya dia, tawakalnya dia, yakinnya dia, apa yang berlaku? Sebab yang demikian, dia mampu mengalahkan 200 orang musuh. Wa in yakum minkum mi'atun yaghlibu alfan minal ladzina kafaru bi annahum qaumun la yafqahun. Dan jika ada 100, yakni orang yang sabar juga, orang yang sabar, ada 100 orang yang sabar di kalangan kita, nescaya mereka juga dapat mengalahkan 1,000 orang yang miskin. Kerana orang-orang kafir itu adalah kaum yang tidak memahami, dia tidak faham. Maka berapa ramai dan berapa yang tahu sejarah
dalam sirah peperangan kita kan, dalam peperangan dalam Islam ini, macam mana berapa ramai yang tahu jumlah yang kecil dapat mengalahkan jumlah yang besar. Malam semalam kita bincang bagaimana peperangan yang diketuai oleh Talut untuk mengalahkan musuhnya Jalut, jumlah yang kecil 300 orang untuk mengalahkan. Maka yang kecil ini bila dia cekal, tawakal, yakin, maka dia adalah dalam pertolongan Allah Azza wa Jalla. Dan orang yang tidak menggunakan akal fikiran ataupun melihat jumlah itu adalah perkara yang mustahil untuk dimenangi, maka inilah Allah Ta'ala bagi tahu bi annahum qaumun la yafqahun. Siapa? Allazina kafaru bi annahum qaumun la yafqahun, bahawa orang kafir adalah kaum yang tidak mengerti. Mereka tidak beroleh hidayah petunjuk daripada Allah Azza wa Jalla. Baik, semua yang dikasihi Allah Ta'ala, sekiranya baru pertama kali dengan saya malam ini membicarakan sahabat itu cinta daripada siri-siri yang sebelum ini, malam ini dah masuk kepada siri yang ke-10 dalam bahagian yang kedua, iaitu pelengkap kesabaran. Jadi terima kasih pertama kali bersama dengan saya, dan saya selalu pesan agar membaca Al-Fatihah, kerana kita mohon kepada Allah Ta'ala dirizkikan kepada kita kefahaman tentang sabar. Kerana perbincangan kita tentang sabar adalah perkara yang besar, namun kita mohon Allah Ta'ala rezekikan kefahaman. Macam mana kita nak menjadi orang yang sabar mengikut standard Allah dan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Boleh ya? Baik, kerana itu semua yang dikasihi Allah Ta'ala. Ayat yang ke-60, 66 daripada surah Al-Anfal ini, ayat ke-66, dalam pelengkap kesabaran, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Al-ana khaffafallahu ankum wa alima anna fiikum dha'fa. Fa in yakum minkum mi'atun sabiratun yaghlibu mi'atain wa in yakum minkum alfum yaghlibu alfaini biiznillah wallahu ma'as sabirin. Sadaqallahu azim. Ini kemuncak. Bila kita faham dalam pelengkap kesabaran, kita ada yakin, kita ada tawakal. Kemudian yang ketiga malam ini, iaitu cekal hati. Maka Allah Ta'ala bagi tahu kali yang kedua. Tadi ayat 65 tentang yang 100 dapat mengalahkan yang 200. Ada 20 dapat mengalahkan yang 200. Kemudian yang 1000, yang 100 dapat kalahkan yang 1000 orang kafir. Kemudian Allah kukuhkan lagi, Al-ana khaffafallahu ankum wa alima anna fikum dha'fa. Sekarang Allah telah pun meringankan kepada kamu, mana dia mengetahui bahawa ada kelemahan di antara kita. Yang ni kena yakin semua sekali, hadirin semua dikasihi Allah Ta'ala. Kesabaran memerlukan keupayaan, kerana kita adalah orang yang lemah. Allah Ta'ala dah lama bagi tahu kepada kita bahawa kita ini dijadikan dengan sifat yang lemah. Khuliqal insana dha'ifa. Maka Allah faham, Allah tahu sangat bahawa kita ini adanya sifat lemah. Maka Allah meringankan. Allah meringankan kepada kita dengan kelemahan yang ada dalam diri kita ini. Allah bantu kita. Seperti mana yang selalu kita baca, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya Allah, usahakan bebankan ke atas diriku suatu perkara yang mana aku tak mampu untuk menanggungnya. Tengok, Allah Ta'ala maha mengetahui kelemahan diri kita, maka Allah bantu kita dengan tidak meletakkan suatu bebanan. Maka setiap bebanan yang kita tanggung sekarang adalah sepadan dengan keupayaan sabar kita. Bebanan yang kita tanggung sekarang ini adalah setanding, adalah
dia panggil apa? Setanding lah. Maknanya dia matching, dia dah cukup dengan kadar kemampuan yang kita boleh lalui. Seperti yang kita lalui sekarang, semua tanggung, semua sedang menanggung bebanan ujiannya sekarang. Apa dia? COVID-19 kan. Selalu kita dapatkan contoh ini sebab semua benda ni semua seluruh dunia. Maka ada yang manusia, ini beza. Bila dia tidak dapat melalui fasa ini, maka dia merasakan perkara ini satu bebanan yang besar. Namun saat Allah Ta'ala membantu kita meletakkan keringanan ke atas diri kita, bagaimana kita melalui sampai dah sebulan lebih. Tengok dalam keadaan kita. Yang boleh, pandang dari sudut-sudut yang mana orang yang boleh melalui dengan bantuan Allah Ta'ala. So, macam mana orang yang tidak boleh melalui? Masya Allah, tabarakallah, sanu khaliqin. Baik, kerana itu, kita sambung ayat tadi. Al-ana khaffafallahu ankum wa alima anna fikum dha'fa. Dan Allah mengetahui, Allah ringankan, mengetahui di antara kita ada kelemahan. Fa in yakum minkum mi'atun sabiratun yaghlibu mi'atain. Jika di antara kamu ada 100 orang yang sabar, 100 orang yang sabar, nescaya mereka dapat mengalahkan 200. Baik. Kena ingat nanti kita tengok balik ayat 65 tadi. Apa beza dengan ayat 66? Dan jika kamu wa in yakum minkum alfun yaghlibu alfaini biiznillah wallahu ma'as sabirin, dan jika kamu di antara kamu ada 1000 orang yang sabar, mereka nescaya dapat mengalahkan 2000 orang. Baik, semua yang dikasihi Allah Ta'ala. Cuba lihat ayat 65, surah Al-Anfal ayat 65, ayat 66. Semua yang dikasihi Allah Ta'ala, saya memang dalam perbincangan tentang sahabat itu cinta, saya memang mencadangkan yang mendengar diserta dengan dia mushaf untuk sama-sama kita melihat firman Allah Ta'ala. Yang 65 tadi macam mana? Bila di antara kita ada 20 orang yang sabar di antara kita dapat mengalahkan 200 orang musuh. 20 orang mengalahkan 200. Agaknya macam mana hadirin? Pada sudut akal kita, mampu tak? Ini dalam sudut nilai cekal hati, dalam sudut keyakinan dan tawakal tinggi. 20 mengalahkan 200. Kemudian Allah kata 100 orang yang sabar di antara kita ni, ramai-ramai yang berjihad pada jalan Allah, dapat mengalahkan 100, dapat mengalahkan 1000. Kemudian 66, Allah Ta'ala bagi tahu jika melihat kepada 20 dengan 1000 ni, 2000 kan? 20 dengan 200. 20 dengan 200. Beza jauh tu. Maka Allah Ta'ala bagi tahu di antara kita ada yang lemah, maka di antara kamu jika ada 100 orang yang sabar, nescaya dapat mengalahkan 200. Beza 100. Baik, semua yang dikasihi Allah Ta'ala. Karena itulah, bila kita membincangkan tentang kesabaran ini, sekiranya dalam diri kita banyak yang kehendak. Kalau dari satu sudut perkataan kita panggil dalam diri kita ada satu nafsu. Betul ya? Namun Allah bantu ke atas diri kita untuk melawan nafsu ini, apa yang perlu ada? Ini dalam bincang sebuah kesabaran yang nak dipertingkatkan, yang nak dilengkapi. Adanya iman, kemudian adanya syukur, kemudian adanya takwa, kemudian adanya redha. Banyak ni, 4 ni. Namun kehendak kita ni banyak. Bila kehendak kita banyak, walaupun kita hanya ada 4, tapi semuanya kuat. Keempat-empat ni kuat untuk lawan kehendak kita yang banyak itu. InsyaAllah kita dapat mengatasi dan lawan kehendak-kehendak itu dengan penuh kesabaran. Ini contoh yang Allah Ta'ala bagi tahu bahawa kita mesti cekal untuk berhadapan dengan setiap daripada ujian, setiap daripada kehendak, dorongan yang berjurus kepada perkara-perkara yang negatif ataupun mungkar. Baik, semua yang dikasihi Allah Ta'ala. Boleh ikut ya? Kali pertama kali dengan saya, maksudnya boleh tengok dalam siri-siri yang sebelum ni, kerana malam ni dah sampai siri ke-10. Sengaja saya awalkan kerana pukul 9 saya ada kelas lain.
Baik, semua yang dikasihi Allah Ta'ala, pelengkap kepada kesabaran, dah masuk perkara yang ketiga. Pertama, yakin. Yang kedua adalah tawakal, dan yang ketiga adalah cekal hati. Baik, semua yang dikasihi Allah Ta'ala, rujukan kita dalam surah Al-Anfal ayat 65 dengan ayat 66. Baik, sekarang kita masuk kepada, dia ada contoh perkara yang keempat. Perkara yang keempat, pelengkap kepada kesabaran itu adalah banyakkan amal soleh. Banyakkan amal soleh. Baik, mana ya? Okey, banyakkan amal soleh. Surah rujukan kita adalah surah Hud, surah yang ke-11 ayat yang ke-11. Surah yang ke-11 ayat yang ke-11. Surah Hud. Banyak ayat yang ceritakan tentang amal soleh. Kita ambil satu untuk kita kaitkan pelengkap kepada kesabaran ini adalah amal soleh. Baik, auzubillahi minasyaitonirrajim. Surah Hud ayat yang ke-11. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Illal ladzina sabaru wa 'amilus shalihat ulaika lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Illal ladzina sabaru wa 'amilus shalihat, kecuali illal ladzina sabaru, kecuali mereka-mereka yang bersabar, kemudian dia adalah orang yang beramal soleh. Orang yang beramal soleh. Amal soleh ini adalah sifat orang mukmin. Dia nak buat perkara baik, dia buat perkara amal soleh ini, sifat orang mukmin. Bila dia buat amal soleh, mereka itulah orang yang punyai kesabaran yang tinggi. Kena buat amal soleh, nak kekalkan kebaikan yang ada dalam diri. Perlu tak kesabaran? Ya, kena ada kesabaran yang tinggi lah. Sebab nak mengekalkan, nak menjaga sifat-sifat baik dan amal-amal kebajikan, amal-amal soleh yang kita lakukan selama ini. Ulaika lahum maghfiratun wa ajrun kabir, maka mereka itulah orang yang mendapat pengampunan dan pahala yang besar daripada Allah Azza wa Jalla. Siapa? Orang yang sabar dan dia beramal soleh. Dia mengerjakan kebaikan-kebaikan. Baik, semua yang dikasihi Allah Ta'ala. Jelas ya? Maka pelengkap kesabaran yang perlu ada dalam diri kita hendaklah lakukan setiap amal soleh itu dengan keyakinan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, kerana Allah menjanjikan kepada kita apa dia? Pengampunan dan pahala yang besar. Buat benda baik, sebut perkataan yang baik. Ini dalam perbincangan kita dalam 2 malam yang sudah. Yang mana apa dia? Bila kita sebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini antara cara untuk mengawal kesabaran dalam diri saat kita mendapat musibah. Ini antara cara dia. Kita sebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya ulang ni bagi yang pertama kali dengan saya, yang dah bersama dengan saya sebelum ini, sebagai satu peringatan pun mendapat kebaikan yang tinggi di sisi Allah Ta'ala. Allah maafkan kita. Ulaika alaihim salawatum min rabbihim, mendapat selawat daripada Allah, pengampunan daripada Allah, warahmah, kasih sayang daripada Allah, wa ulaika humul muhtadun, mereka itu juga adalah orang yang mendapat petunjuk hidayah daripada Allah Ta'ala. Hanya menyebut inna lillah wa inna ilaihi raji'un, atau dia bersegera kembali kepada Allah. Maka lihat, illal ladzina sabaru wa amilus solihat, kecuali mereka itu orang yang sabar. Ke atas apa? Ke atas perkara-perkara yang berlaku ke atas dirinya, dari apa sahaja, daripada ujian-ujian berlaku ke atas diri. Orang-orang yang sabar ini, Masya Allah, tabarakallah sanal khaliqin. Bila mana dia telah ditimpa apa-apa bencana sekalipun, dia adalah orang yang Masya Allah, dengan sabarnya dan dia kekal melakukan amal soleh. Baik dalam keadaan sekarang.
Ujian yang kita lalui sekarang, dah maklum kita dah maklum sekarang. Tapi dia masih lagi boleh buat amal soleh. Siapa yang berlaku? Dia mendapat pengampunan dan mendapat pahala yang besar daripada Allah Ta'ala. Betapa sukarnya setengah daripada setengah hilang pekerjaan, hilang pendapatan, sampai ada yang tak boleh makan, maka kita menghulurkan bantuan walaupun RM10, RM20, RM30. Ada yang buat buka untuk tabung sampai yang bermula RM3 pun ada. Kita adalah orang yang boleh menghulurkan bantuan, buat kebajikan. Allah maafkan kita. Masya Allah, pahala besar, tabarakallah. Perkara ini tidak mampu dilakukan illal lazina sabaru, kecuali orang itu punya kesabaran. Sabar apa? Sebab dia yakin. Sebab apa? Dia tawakal. Sebab apa? Dia tekad. Dia cekal hati. Dia boleh bagi. Walaupun dia tahu dalam keadaan sekarang, diri orang yang menginfak, diri orang yang menyumbang itu mungkin dirinya juga orang yang hilang pekerjaan. Namun, dia adalah orang yang yakin bahawa wa yabsutur rizqa liman yasha'u bighairi hisab, bahawa Allah Taala yang telah mencukupkan rezeki ke atas kita tanpa batasan. Allahu akbar. Tak yakinnya itu. Maka dia walaupun dalam keadaan dia tak mencukupi, tapi dia boleh membantu orang lain. Illal ladzina sabaru, kecuali orang itu mempunyai kesabaran yang tinggi. Dan dia boleh beramal soleh. Jelas ya? Allah, inilah pelengkap kepada kesabaran yang perlu kita ada, yang perlu kita pertingkatkan. Karena semua yang dikasih Allah Ta'ala, setiap daripada kesusahan orang lain itu, saat mana kita boleh bantu, maka saat itulah Allah Ta'ala meletakkan satu kedudukan, satu nilai, dan mengangkat darajah diri kita ini di sisi Allah Ta'ala yang terbaik, insya Allah. Semua yang dikasih Allah Ta'ala, pelengkap kesabaran. Yang keempat malam ini adalah amal soleh. Perkataan dalam firman-firman Allah Ta'ala yang lain selalu yang kita dengar apa? Yang berharap, man kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihah. Sesiapa yang berkehendak, berniat, berazam bertemu dengan Allah Ta'ala, yang ingin bertemu dengan Allah Ta'ala, falyamal amalan salihah, maka mereka itulah orang yang berbuat amal soleh. Itu juga. Maka setiap orang yang berbuat amal soleh ini memerlukan kesabaran. Ya? Baik. Yang keberapa tadi? Yang keempat. Baik, semua dikasih Allah Ta'ala. Yang baru bersama dengan saya, seperti biasa, buat apa ya? Baca Al-Fatihah, kemudian bersalawat. Bagi love banyak sikit. Bagi love, bagi like, share. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapat dikongsikan dengan orang lain juga, insya Allah. Baik, semua dikasih Allah Ta'ala. Kita masuk kepada perkara yang kelima. InsyaAllah malam ni siap. Habis kot kerana nak insyaAllah ni. Perkara yang kelima pada pelengkap kesabaran. Perkara yang kelima dalam melengkapi kesabaran itu, iaitu puji Allah Azza wa Jalla. Puji Allah Azza wa Jalla. Baik, surah rujukan kita, kita lihat surah Taha. Surah rujukan kita adalah surah Taha, ayat yang ke 130. Boleh ya? Surah Taha ayat ke 130. Surah yang ke Surah Taha, surah yang ke-20. Okey, baik. Kita lihat surah Taha. Okey. Fusilat surah yang ke-20. Al-Hajj. Kemudian surah Taha ayat 130. Baik, 20, 30. Sama-sama ya. Surah Taha ayat 130. Baik. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Wasbir ala ma yaqulun. Wasbir ala ma yaquluna wasabbih bihamdi rabbik
qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha wa min ana'il laili fasabbih wa atrafan nahari la'allaka tarda. Sadaqallahu azim. Surah Taha. Saya pun ada mushaf juga. Ya. Ayat yang ke-130. Pelengkap kesabaran itu adalah memuji Allah. Baik. Macam mana? Ayat ke-130. Fasbir ala ma yaqulun. Maka sabarlah engkau wahai Muhammad atas apa yang mereka katakan, iaitu apa sahaja perkataan daripada mereka-mereka yang tidak beriman atau mereka-mereka di kalangan yang tidak yang tidak menerima seruan dakwah Rasulullah, yang menentang Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa saja yang mereka katakan itu, maka Allah bagi tahu kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bersabarlah. Baik, sama juga dengan kita bila saat memberitahu ataupun memberi nasihat kepada sesiapa sahaja di kalangan saudara mara kita ataupun di kalangan sahabat handai kita, saat kita bagi nasihat pun mereka marah kepada kita, maka ikutlah apa yang Allah Ta'ala ajar kepada Rasulullah Muhammad SAW, maka bersabarlah dengan apa yang telah mereka katakan itu. Bertasbihlah dan bertasbihlah. Okey. Wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syams wa qabla ghurubiha. Maka Allah Ta'ala bagi tahu kepada Rasulullah dan bagi tahu kepada kita umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kenapa bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu waktu mana? Sebelum matahari terbit dan sebelum terbenamnya. Waktu mana? Ini antara yang kita dicadangkan oleh Allah Ta'ala. Kalau kita tengok, perhatikan betul-betul, 24 jam sebenarnya kita kena puji Allah Ta'ala ni. Tak ada ruang yang terbiar tanpa memuji Allah Ta'ala. Maksudnya, kita adalah memuji Allah Ta'ala 24 jam. Kenapa? Okey, baik. Antaranya, bertasbihlah, wasabbih bihamdi. Maka kamu pujilah Allah, tasbihlah kepada Allah dengan memuji Tuhanmu sebelum matahari terbit. Kalau sebelum matahari terbit, waktu mana? Sebelum subuh lagi lah. Sebelum subuh atau selepas subuh, sebelum matahari terbit, lebih awal lagi baiklah kan? Okey, sebelum matahari terbit. Kemudian, dan sebelum terbenamnya. Wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha, dan sebelum terbenam. Sebelum terbenam, sebelum maghrib. Baik. Kemudian wa min ana'il lail fasabbih wa atrafan nahar la'allaka tarda. Dan bertasbihlah juga pada waktu tengah malam dan di waktu senja agar engkau merasa tenang. Boleh ya? Sebelum matahari terbit, sebelum terbenam matahari, atau kita bertasbih kepada Allah Ta'ala waktu malam dan waktu senja. Senja mana? Maghrib ya? Sebelum matahari terbenam, kita bertasbih. Matahari terbenam, senja, kita bertasbih. Waktu tengah malam, sampai pukul 3, sampai pukul 4, sebelum matahari terbit. Takkah itu 24 jam? 24 jam. Maka orang yang bertasbih kepada Allah Ta'ala ini, yang memuji Allah Ta'ala, dia adalah orang yang melengkapi kesabaran kerana nak bertasbih kepada Allah memerlukan kesabaran. Kita berapa banyak yang mampu kita bertasbih? Sungguh kalau kita bertasbih, kita memuji Allah Ta'ala, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Berapa banyak? Kita beristighfar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kita bertakbir, kita memuji, tahmid, alhamdulillah, alhamdulillah. Kita takbir, Allah Akbar, Allah Akbar. Berapa banyak? Kalau kita buat yang selepas solat fardu, 33, dengan subhanallah, alhamdulillah, Allah Akbar. Yang buat, yang tak buat. Maka kita kira lah dalam 24 jam ini,
kita bertasbih memuji Allah Ta'ala ini 24 jam. Kalau kira kan berapa banyak dan berapa tinggi kesabaran kita untuk memuji Allah Ta'ala dalam tempoh 24 jam dengan jumlah yang tertentu. Subhanallah. Maka lihatlah bagaimana kita boleh menolak setiap daripada orang yang kita seru ke kebaikan, mereka tolak kita, mereka tidak menerima apa sahaja ajakan kita, maka Allah suruh puji Allah Ta'ala, tasbih, zikir, ingat kepada Allah Ta'ala. Apa jaminan dia? Jaminan Allah Ta'ala paling hebat, la'allaka tarda, agar kamu dapat apa? Agar kamu beroleh ketenangan. Maka kita pun yakin dan kita bertawakal, kita cekal hati, kita adalah orang yang puji Allah dengan nilai kesabaran yang tinggi. Saat itu kita beroleh ketenangan. Maka yakinlah saat orang itu istirja, ulang cerita malam semalam, dalam menguatkan kesabaran, dalam melengkapi kesabaran, saat orang itu kembalikan dirinya kepada Allah, dia beroleh ketenangan. La'allaka tarda. Dia beroleh ketenangan. Siapa yang jamin? Allah jamin. Ini antara perkara yang telah kita bincangkan tentang teknik ataupun kaedah untuk kita beroleh kesabaran. Masya Allah, tabarakallah. InsyaAllah. Okay, baik. Saya ni dekat masjid sebenarnya ni. Masjid Iktikaf. Jangan salah faham pula. Orang kata PKP, kita duduk kat masjid pula. Berdua mengikut syarat. Berdua saja. Okey. Masjid Iktikaf untuk mereka-mereka yang musafir boleh singgah ke masjid untuk beriktikaf. Masjid ini tidak mengerjakan solat Jumaat, hanya ada pengurusan sahaja. Baik, semua yang dikasihi Allah Ta'ala. Bila kita jenguk. Okeylah tu. Baik, insya-Allah kita jumpa malam esok pula. Saya ingatkan lagi sekali, saya beritahu bahawa saya awalkan malam ini sebab saya ada kelas dengan guru saya pukul 9 malam sampai isyak nanti. Jadi insya-Allah muazzin kita dah bersedia untuk azan, sehingga berjumpa lagi malam esok untuk bincangkan lagi tentang pelengkap kesabaran. Mohon maaf sehingga bertemu lagi. Allahumma anzil ala qulubina sakinatan wa kepada kita ketenangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.